Okay, hi everyone. So video hari ni adalah untuk latihan tentang yang sama juga sudut tunduk dan juga sudut dongakan. Soalan-soalan ni adalah soalan past year and also ada yang MRSM juga. Okay, so soalan nombor 1, Raja perlu menunjukkan sebuah pada sebatang tiang. Tinggi Q adalah 8.8 meter dari tanah mengufuk. Yang ni dia bersamaan dengan 8 dia 8.8 meter. Sudut tunduk bagi dua buah kereta R dan S di atas tanah mengufuk dari Q masing-masing ialah 64 darjah dan juga 35 darjah. So, okay. Dikatakan sini sudut tunduk bagi R dan juga S. So, dari Q. So, maksudnya kalau sudut tunduk, saya cakapkan video tentang nota sudut tunduk dan dongakan ni. Kalau untuk sudut tunduk, objek dia kena ada di bawah garis mengufuk. So, maksudnya kita tak boleh guna garis mengufuk yang ada kat bawah ni. Kita kena lukis yang baru kat atas. So, kita lukis. First kita lukis satu garis daripada Q sampai ke R. And then lagi satu daripada Q sampai ke S. Okay, and then kita lukis satu garis mengufuk yang selari dengan tanah mengufuk ke bawah tu. Okay. Kita sambung. Kita boleh juga sambung yang ni. Okay. Sekarang kita ada dua segitiga tegak. Dua. Satu yang ni, satu lagi yang ni. Okay. So, dia kata sudut tunduk bagi kereta R dari Q adalah 64. So, R dari Q adalah 64. Ni garis penglihatan, ni garis mengufuk. So, di antara dia adalah theta. So, maksudnya kat sini. Dia kat sini. 64. Dia 64. Lepas tu dia kata S dari Q pula adalah 35 darjah. So maksudnya ni ni garis mengufuk, yang ni garis penglihatan, bukan yang ni sebab dia kata S dari Q. So maksudnya dia garis yang ni. So di antara dia adalah theta dia. So yang ni je. Bukan sampai ke bawah. So yang ni adalah 35 darjah. Okay. Okay, lagi satu yang ni 8.8 meter kan. So maksudnya yang ni pun 8.8 meter juga. Sama dengan yang ni. 8.8 meter juga. Okay, so soalan dia, hitung dalam meter jarak antara R dengan S. Kita jarak antara R dengan S yang ni. So, kita guna segitiga ni nak kira jarak antara ni.
So dia nak jarak dari sini sampai ke sini. Yang dia nak. Okay. So kalau kita nak cari jarak yang ni, kita kena cari jarak yang seluruh yang ni dulu. Okay. Saya label dia Y. Okay. So sekarang kalau kita nak cari Y, maksudnya kita kena buat apa? Kita sama juga kena guna sin, cos ataupun theta, mana satu je lah. So kita tengok apa nilai yang kita ada nak cari yang seluruh ni. So kalau nak cari yang seluruh ni, kita kena tengok segitiga yang besar ni. So kita ada nilai yang tepi ni dan juga kita dah ada sudut dia 35 darjah. So garis ni adalah garisan opposite daripada sudut ni dan kita nak cari garisan adjacent dia. So kita boleh guna tangent nak cari. Sama dengan tangent 35 darjah. Sama dengan 8.8 bagi yang Y ni yang kita cari. Sebab dia A. So kita akan dapat Y, tekan kalkulator kita akan dapat Y bersamaan dengan 12.57 meter. Okay, so yang ni dah cari tapi kita nak jawapan dia nak dari R sampai ke S je. So kalau kita dah ada yang seluruh ni, kita boleh tolak yang ni kan. So sekarang kita nak cari yang ni pula. Saya label yang ni X. Okay. So nilai X macam mana nak cari. Okay. Kita tengok apa nilai yang kita ada. So untuk F kita boleh guna segitiga yang lebih kecil ni. Okay. So sudut yang dia dah bagi 64 darjah. Dan nilai yang kita ada tadi saya dah cakap yang ni juga 8.8 meter. So untuk sudut ni, garis ni adalah opposite dan kita nak cari adjacent dia. Lagi sekali kita guna tangent juga. Tangent 64 darjah sama dengan tangent O bahagi A. So maksudnya yang ni O 8.8. 8.8 bahagi A dia kita tahu yang saya label X tadi. So tekan kalkulator X, kita akan dapat 4.29 meter. 4.29. Okey. So maksudnya kita dah dapat yang ni Y dan juga kita dah cari X. So cuma kalau kita nak cari R dengan S ni, sekarang kita kena tolak Y tolak X. So kita akan dapat jawapan Y tolak dengan X. Kita akan dapat jawapan itu tadi kita nak cari 12.57 tolak 4.29, kita akan dapat jawapan 8.28 meter. Okay, so ada jawapan kat sini. So maksudnya jawapan dia adalah A. Okay, kita dapat jawapan untuk soalan yang pertama ni. Seterusnya soalan yang kedua pula.
tip dia untuk jawab soalan sudut dan dongakkan ni sebenarnya kena banyak lukis supaya boleh faham. Lukis contoh je Kak Raja tu apa. Okay. Seterusnya soalan nombor 2. Okay. Raja 9 menunjukkan pandangan sisi tangga di rumah Azlan. Pandangan sisi tangga di rumah Azlan yang ni diberi bahawa sudut dongakkan titik R dari P ialah 30 darjah. Dan juga tinggi setiap anak tangga ialah 3 unit. Okay. First, dia dah bagi tinggi setiap anak tangga adalah 3 unit. So, masa anak tangga ni 3 unit, ni 3 unit, ni 3 unit, ni 3 unit. So, kalau kita add up semua yang ni, kita boleh dapat tinggi yang ni. So, 3 tambah 3 tambah 3 lagi tambah 3 kita akan dapat 12 unit. Saya tulis je. Okay, 12 unit. So, maksudnya tinggi yang ni kita dah tahu 12. Yang ni. Okay, and then lagi satu information yang dia bagi, sudut dongakkan. Okay, kalau sudut dongakkan maksudnya titik mengufuk dia berada di, garis mengufuk dia ada di bawah objek. So, objek dia adalah P. Objek dia adalah R. Okay, objek dia adalah R. Sebab dia kata sudut dongakkan titik R dari P. So, objek dia adalah R kat sini dan garis mengufuk dia di bawah. So, kita payah lukis lagi satu garis mengufuk yang dia bagi ni dah okey dah. So, dia kata sudut dongakkan titik R dari P. Kita lukis satu garis. Okey, so kita dah dapat satu segitiga sudut tegak. Dan kalau sudut dongakkan dia di antara garis mengufuk dan juga garis penglihatan. Maksudnya kat sini. Sudut dongakkan dia. Dan dia dah bagi nilai dia 30 darjah. Okay. So ni information yang dia dah bagi kat soalan. Okay, sekarang dia tanya hitung dalam unit yang dia dah memang bagilah kat sini saja. Panjang garis PQ. So dia nak panjang garis yang ni. PQ. So kita tulis X. Okay, dia dah tahu, dia nak tahu berapa panjang dia. So kita dah ada sudut. Kita dah ada dia punya panjang yang ni, bagi sudut yang ni adalah garis opposite. Yang ni adjacent dan yang ni hypotenuse. Kita dah ada yang ni dan kita nak cari yang ni, so yang lebih sesuai nak guna kita guna tangent. So tangent 30 theta 30 darjah. Sama dengan garis opposite dia adalah 12. Dia dah bagi bahagi adjacent dia kita tak tahu. So saya label tadi X. Okay. So kalau dapatkan X awak kena bawa yang ni ke sini. So maksudnya ni jadi 12 bahagi tangent 30 theta. Jawapan dia akan jadi X sama dengan 20. Awak tekan kalkulator akan dapat 20.8 unit. Okay, so jawapan dia ada kat sini 20.8 unit. Kita dah dapat jawapan dah. So jawapan dia adalah C. Okay.
Soalan seterusnya yang ni. Okey. Darjah 10 di bawah menunjukkan dua tiang tegak TV dan juga P, Q dan R pada satah mengufuk. Sudut tunduk R dari T ialah dia cuma tanya sudut dia. Kita kan dah belajar dalam form 1, 2 ataupun 3, saya tak pasti sangat macam mana nak namakan sudut. So samalah konsep ini, tak payah kira pun dia dah bagi gambar ajar dia, just kita tengok yang mana sudut tunduk dia. Okay, dia tanya sudut tunduk R daripada T. So maksudnya R adalah objek dia. Kalau sudut tunduk, garis mengufuk kena ada di atas objek. So maksudnya R kat sini, kita boleh guna garis mengufuk yang ni. Kita kena guna yang atas ni. Barulah objek dia kat bawah sebab kita nak cari sudut tunduk. So dia kata dari T. So maksudnya sudut tunduk dia adalah antara garis mengufuk dan juga garis penglihatan yang menyambung T dengan R. So maksudnya yang ni lah sudut dia. Ni sudut tunduk dia. So kita ada Q, T dan R. Dia T dia kena kat tengah-tengah. So kita ada jawapan ni D. Q, T dengan R. Okey. So soalan seterusnya. Okey. Darjah 11 menunjukkan QRS ialah 3 titik yang terletak di atas tanah mengufuk QR dengan S. P berada tegak di atas Q. Dia tegak. Dia nampak satu bangunan. Okay. Dia dah bagi information kat sini, dia cuma bagi yang ni je. Panjang yang bangunan ni dia 18 meter. Nah, ni adalah garis mengufuk. Dia sama dengan yang bawah ni lah. Dia bagi lagi satu ke atas. Okay, dia tanya sudut tunduk S dan R dari P ialah masing-masing 30 darjah dan 45 darjah. Okay, so macam saya dah kata tadi, kita kena lukis nak faham. Kita lukis dulu yang yang information dia dah bagi. First, dia kata sudut tunduk S dari P. So, maksudnya objek dia adalah S. Kalau untuk sudut tunduk pula, garis mengufuk dia kena berada di atas objek. So, maksudnya kita boleh guna garis mengufuk yang ni. Kita boleh guna garis mengufuk yang ni, kita kena guna garis mengufuk yang ni. Sebab dia dah kata garis mengufuk. So, kita guna garis mengufuk yang ni lebih baik. Okay. So, saya lukis kat sini sudut tunduk S dari P. Saya sambungkan. Dia tak straight, tak apalah. Okay. Dia kata, so kita dah tahu yang ni garis mengufuk dia. Kita sambung yang ni. Kita akan dapat satu segitiga sudut tegak. Dan dia punya sudut tunduk dia adalah 30 darjah. Okey. So, sudut tunduk dia berada di antara garis mengufuk dan juga garis penglihatan yang ni. So, maksudnya sudut tunduk dia ada kat sini, 30 darjah. Okey.
Yang seterusnya dikata sudut tunduk R dari P. So maksudnya R objek dia. Jadi sekali kita boleh guna garis memufur yang ni juga, kita kena guna garis memufur yang atas ni sebab dia tanya sudut tunduk. Okey. So kita lukis lagi satu garis antara R dengan P pula. R dengan P. Dan lagi satu garis straight yang menyambung dengan garis memufur. Okey. So sekarang sudut tunduk dia di antara garis memufur dengan garis penglihatan yang menyambungkan objek dengan P ni. So maksudnya 45 darjah dia kat sini. 45 darjah. Okey. So kita dah lukis information yang dia dah bagi kat sini. Kat sini dia bagi yang ni 18, maksudnya yang ni pun 18 juga. Yang ni pun 18 juga. Okey, soalan dia tanya hitung jarak dalam meter di antara basikal dengan motosikal. Yang ni. Dua objek yang dia bagi, dia nak dia punya panjang dia. Berapa meter. Dia similar dengan soalan kita buat sebelum ni yang kita kira mana yang ni. Dia sama juga macam ni. Dia lebih kurang lah, cuma objek yang digunakan dia berbeza sikit. Okay. So kita guna segitiga ni juga nak kira panjang yang ni. Jawapan dia nak panjang yang ni. Dari sini sampai ke sini. So, in order nak nak cari panjang yang ni, kita cari panjang yang seluruh yang ni dulu. Daripada P sampai ke S ni. Kita cari. So, saya label dia Y. Okay. Kalau nak cari Y. Okay. Kita tengok apa yang kita ada. Kalau cari Y, kita ambil segitiga yang besar ni. Sebab yang tu yang segitiga ni yang ada garis memufur yang penuh. Dia tak separuh macam yang segitiga kecil ni. So kita ambil segitiga yang besar sikit ni. Kita bagi sudut dia adalah 30 darjah. Dan garis ni mewakili garis opposite dia. Yang ni hypotenuse, yang nak kita cari ni adalah adjacent. So kita ada opposite dan kita nak cari adjacent. So yang lebih sesuai kita gunakan adalah tangent. So tangent 30 darjah sama dengan O dia 18 bahagi A dia kita tahu yang itu kita nak cari. So saya label dia Y. So tekan kalkulator, Y awak akan dapat 31.18 meter. Okey, so kita dah cari Y nilai dia. Kalau kita nak dapatkan yang ni je, kita kena ambil Y ni, tolak yang ni kan, P sampai ke S ni. Sorry, P sampai ke R. So saya label yang ni X. Okay, macam nak cari X? Kita tengok kita ada information apa. Kalau untuk X ni, rasanya kalau kita guna segitiga yang kecil ni lebih bagus sebab dia punya panjang dia memang sepadan dengan garis memufur segitiga kecil ni. So kita ambil segitiga kecil lebih sesuai kita guna. So dia punya adalah 45 darjah sudut tunduk dia. Kita ada. Dan lagi satu saya dah cakap tadi yang ni. Yang ni pun 18 juga. Panjang yang ni.
So kita ada garis opposite dan kita nak cari yang adjacent lagi sekali. Sesuai nak guna adalah tangent juga. So tangent dia dah bagi 45 darjah sama dengan O dia 18 bahagi adjacent dia kita dah tahu sebab yang tengah kita cari, saya label dia X. Okay, tekan kalkulator, awak akan dapat X sama dengan 18 meter. Okay, so kalau dapat sudut yang ni daripada R sampai ke S, so kita kena buat Y yang suruh ni tolak yang X ni supaya kita dapat yang kecil. Okay, so kalau kita buat Y tolak X, kita akan dapat Y dia tadi 31.18, X dia tadi 18, tekan kalkulator kita akan dapat 13.8 meter. So kita dah ada jawapan dia kat sini, jawapan dia A. Okay. Okay, soalan seterusnya yang ni. Okay, dalam rajah 8 menunjukkan sebatang tiang tegak satu Malaysia. Yang ni tiang TS dia label. Atas puncak ni dia bagi label T, yang bawah ni S. R ialah titik pada tanah mengufuk. R ni tanah mengufuk, dia dah bagi semua dia garis mengufuk juga. Ada satu titik kat sini, dia panggil dia R. Dan jarak antara R dengan S ni dia dah bagi 9 meter. Dia bagi 9 meter. Okay. So, sudut dongakan T dari R ialah 42 darjah. Hitung tinggi dalam meter TS. So, information yang dia bagi ada kat sini. Dia kata sudut dongakan. So, kalau sudut dongakan, garis mengufuk dia kena berada di bawah objek. So, objek dia adalah T. So, dia kata sudut dongakan T dari R. So, kalau kita tengok gambar rajah ni, T berada di atas tanah mengufuk. So, kita tak payah lukis lagi satu garis mengufuk. Kita guna yang dia dah bagi ni. Okay. Sekarang kita akan lukis segitiga dia. Dia kata sudut T dari R. So, kita kena lukis satu garis di antara T dengan R dulu. Okay. Dan kita sambung dia dengan tanah mengufuk. Kita dah dapat satu garis segitiga sudut tegak. Okay. Dia kata sudut dongakan dia adalah 42 darjah. Sudut dongakan dia adalah di antara tanah mengufuk dan juga garis penglihatan. So, maksudnya sudut dongakan dia kat sini. 42 darjah. Okay. So, ini yang dia dah bagi. Sekarang dia suruh kita hitung tinggi dalam meter TS. Dia nak kita kira panjang yang ni. Okay. Kalau kita nak cari panjang X, information yang kita dah ada adalah 90 meter. Bagi sudut dongakan ni, garis ni adalah adjacent. Dan apa yang kita cari X ni adalah opposite. So, maksudnya lebih sesuai kita gunakan adalah tangent.
Tangent 42 darjah yang dia dah bagi tadi 42 sama dengan O dia yang kita nak cari X bahagi adjacent dia adalah 9. Okey, so kalau dapatkan X kita kena darab 9 darab, sebab kita yang ni kena bawa ke sebelah sana, darab tangent 42 darjah. So tekan kalkulator kita akan dapat jawapan 8.10 meter. Okey. So kita dah ada jawapan, tengok kita ada jawapan dia ke tak. Jawapan yang kita dapat 8.10. Okey. Ni. Kita ada jawapan dia. Jawapan dia adalah C. 8.10 meter. Panjang T dengan S. Okey. Okey. Terima kasih.